Okay, it's already 10:05 in the morning. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all parents here in our first ever virtual open day for this year. Okay, okay, thank you for joining us. Okay, yeah, this is our first virtual open day this year for 2022 intake. Okay, I'm sure some of you have already rentas negeri, right? Rentas negeri for to go back to your hometown and or for vacation or maybe ada yang stuck juga dekat Selangor bekerja macam saya. Ada kan? Okay. But it's okay. We still get to meet all of our future parents through this platform. Okay. Okay. Before we start, let me introduce myself. I'm Puan Balkis, principal of Genius Outlet Putra Heights. Okay, representative of the other two branches, Genius Outlet branches, which are Genius Outlet USJ 21 and Genius Outlet Sungai Buloh. Okay. Okay, first of all, to start our program, let us recite Al-Fatihah. And also, can we do selawat sikit? Sebab kita pun berada di bulan kelahiran Nabi. Okay, kita selawat ya. Okay. Okay, mommies and daddies, how are you? I hope you're doing fine. Okay, in Genius Aulad, if we ask the students, how are you children? They will reply, good, good, very, very good. Okay, that is our trademark, okay? Okay, to those parents that has just joining us, thank you for your time to be here with us today. Okay. Let me share the slide. Okay. Let me introduce you to the other two principals. For Genius Outlet USJ 21, we have Puan Faliza here. Okay, this is the picture of her. Okay, and for me, I'm the principal of Genius Outlet Putra Heights lah. Okay, that is me. Okay, next one, our fresh and new principal of Genius Outlet Sungai Buloh, Puan Siti. She's actually Cik sebenarnya, tapi kita formal kita panggil Puan lah, Puan Siti. Okay. Okay, these three centers are actually under one management, Miditi Education Enterprise, led by a pair of husband and wife director, Encik Ehsan and Puan Zarina. They are here with us also today. Okay, for Genius Outlet USJ 21, you can contact this number direct to Puan Faliza, right? This number. Maybe some of you did not know where's the Genius Outlet USJ located. It is right in front, the shop lots in front of Main Place USJ, right? Okay, and then kalau nak specific lagi, if you can see 99 Speedmart down here, okay, Genius Outlet tu is just above the mart, okay? Next one. Okay. For my centers, Genius Outlet Putra Heights, you can contact this number. Maybe semua yang masuk pun dah contact my number.
Okay, good. Thank you for your time to join us. Okay, dia dekat dengan Giant Putra Heights ataupun Leo International School. Kalau Leo International School, just sebelah je. Okay. Okay. And next one. Genus Aulak Sungai Buloh. Kat mana ya? Okay, dia dekat dengan Pasaraya Ganda ataupun Kedai Emas Anwar dekat TSB tu. Okay, dia dekat TSB, pusat komersial TSB tu Okay, dia if you can find 7-Eleven bawah je dengan Genus Aulak Sungai Buloh ni. Okay. Okay. Next one. Okay. Happy Plus Learning is genus. Okay. Basically, this is our vision. We want the children to get the fun while learning at school. Okay. Can we do some brain gym exercise? Kalau for me to start as an adult, I pun rasa susah masa mula-mula dulu. Tapi benda ni adalah penting untuk otak belah kanan dan otak belah kiri. Okay. It is good to activate left and right brain and for logical thinking and decision making. Okay, kalau kita boleh buat sama-sama kalau I will show you how to do it. I will show you maybe 1 or 2 brain gym exercise. Okay, yang pertama adalah thumb and pinky. Okay, you take out thumb from your right hand, okay, thumb, and then from your left hand you take out the pinky finger. Okay, at the same time you take out once at one time. Okay, and then seterusnya you take out the left hand, the thumb from your left hand, and then the pinky finger from your right hand. Simultaneously you take out. Okay, so can we do it? Let's go. Okay, thumb and pinky, thumb and pinky, thumb and pinky, thumb and pinky. Susah tau kalau mula-mula buat, but lama-lama nanti okay, dia macam memang baguslah. This is what we do in circle time. Masa circle time tu sebelum kita nak belajar kan, kita akan buat brain gym dulu, brain gym exercise. Okay, tengok saya pun dah tersalah nampak. Okay, next one, kita boleh try shoot the two. Okay, how we do the shoot the two brain gym exercise? You take out 2 and then you shoot the 2. Okay, and then vice versa, you take out 2 from here and then you shoot the 2. So kalau buat pelan-pelan boleh lah, tapi kita cuba buat laju-laju Shoot the 2, 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 shoot the 2. Boleh tak buat? Maybe terkial-kial juga kan? Mula-mula macam tu. Okay, so basically that is what that is our mission, our vision. We want the children to get the fun while learning at school. Okay. Genus Aulad Tadika Preschool program follows the requirement of Ministry Education of Malaysia. We follow KSPK Curriculum Standard Prasekolah Kebangsaan. Sebelum ni kita buat 3 jam je. Bila kita dah buat lesen di bawah tadi lesen tadika, kita perlu buat 4 jam learning hours. Okay, our vision and mission. We want the children to get the lesson beyond the class, expose the children to the world, to the outside world, and it's really fun. Okay, we try to implement, at the same time we try to implement Islam in our daily life. Contohnya dekat sekolah, maybe
the children datang dekat sekolah, and then selalu kan diorang akan bercerita dengan teacher, dengan their friends. Dia akan tanya, dia akan cerita, wah seronoknya kita dapat baby baru, maksudnya dia dapat adik baru. So nanti kita akan cakap, wah alhamdulillah. Okay, if we get some good news, we can say alhamdulillah. Okay, so basically, we try to implement Islam practice in our in the children's daily life. Okay, next one. Okay, if you can see here, this is our founder, Datin Zaliza. Okay, Genius Aulad already have 70 centers and counting, if I'm not mistaken. Okay, and also have a branch in Indonesia, Pekanbaru in Riau. So we go international tu lah, ada dekat Indonesia satu branch kat sana. Okay, let us proceed with our fantastic subjects. Okay, maybe parents want to know what subjects we offer. Okay, we have here English at ease, English lah. Bijak bahasa is bahasa Melayu. Maths and mind, mathematics. Jenis Jawi will be taught in bahasa Melayu lah, sebab Jawi kan. Okay, Islamic fun words. Okay, Arabic fun words. Okay, Arabic fun words ni dia bukan belajar yang susah. Dia belajar letters, dia belajar numbers in Arabic, and simple phrases in Arabic, like kaifaluka, macam tu. Okay, next one, we have science and crafts, solat practice. We have solat practice. Siapa yang ambil half day pun kita ada ajar solat practice, how to recite bacaan dalam rukuk ke, macam tu kan. Okay, little Corey and starter words. This one is our reading program. So it is a one-to-one basis. Okay, we will do a monthly assessment for reading. Kita akan tekankan reading lah, sebab kita nak students pandai baca before diorang masuk, diorang melangkah ke darjah 1. Darjah 1 dah kena pandai baca kan. So we start them young, so as early as 4 years lah untuk pandai baca ni. Okay, we also have rhythm and movement. Okay, we will get to dance and sing and use some maybe DIY punya alat muzik, kita create sendiri, ataupun memang kita pun dah ada alat-alat untuk kita guna masa pembelajaran. Okay, kita pun ada assembly and circle time. Okay, assembly kita dah tak buat dekat assembly area, kita buat dekat kelas masing-masing, but still we conduct assembly on Monday. Okay, and then circle time pun memang sebelum start kelas lah, start subjects kan, start main subjects tu. Okay, and then physical activity and free play. Okay, activity ni untuk develop motor skills lah. This one is very important juga untuk children's development, children's growth development lah, kan? Okay, can we move to the next slide? Okay, so basically school hours at Genius Aulad, kita ada dua. Okay, keep in mind kita ada dua. Satu half day, satu full day. Half day until 12:30, this one. Until 12:30, dia dah 4 jam kat situ kan. Dah follow KSPK punya requirement for 4 hours. And then full day. Full day we have four options for parents. They will pick which time they prefer to pick their children.
kita ada pukul 4.30, 5.30, 6.30, pukul 7. So it depends kan, kalau parents dah habis kerja, mungkin dia dah habis kerja pukul 4, lepas tu dia nak balik rumah mandi-mandi, so dia boleh ambil lah pukul 4.30 ni, 4.30 punya 4.30 punya package ni lah. Okay. Okay, so official learning hours adalah until 4.30. Ini sebenarnya. Okay, kalau for full day lah. Sebab in the evening they will sambung yang petang punya program lah. Sama ada Little Corey or beyond. I will explain later. Okay, next one. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, program jenis salat. Okay, half day. Okay, untuk half day pula, kita ada pukul 8.30 dengan 7.30. Sebab ada parents yang datang awal lah. Sebab nak pergi kerja awal kan, nak elak jam. Okay, pukul 7.30 kita dah ada. Kita dah buka center. So official start learning hours tu pukul 8.30. 8.30. Okay. Kalau boleh kita we encourage students to come early as 8 o'clock macam tu, 8 o'clock so that diorang boleh practice dulu hafazan ataupun Khalifah Flash, Daily Flash dalam ataupun surah kan, surah, doa-doa kita buat dalam circle time tu. We encourage parents to send their children before 8.30. Okay, sebab 8.30 kita nak start belajar lah. Okay. Okay, for full day program, as I mentioned before, there are two types of program. One is Little Corey and one is Beyond. Little Corey ni more to Islamic content, like sirah, ibadah, tauhid. Okay, this one if you prefer, okay, this one we encourage students for 4 years and 5 years students to take this program, Little Corey. We want them to kita nak terapkan Islamic value dulu dalam diri diorang. Okay. Okay, and then for 6 years, okay, 6 years we encourage students to take this program Beyond. Because apa? Because in the evening dia macam intensive learning, macam tuition petang. Tuition masa petang untuk main subjects. Contohnya macam maths, English, so ada hari-hari dia. Nanti saya akan tunjukkan jadual. Okay. Okay, for outsider student, okay, yang ni package untuk students yang contohnya dia standard 1, dia sekolah pagi, hanya sekolah pagi, lepas tu petang dia tak buat apa-apa dah. Dia boleh datang sekolah kita untuk take this program. So dia akan join full day Little Corey ni in the evening. Masa petang dia akan join student sama-sama lah dengan yang Little Corey punya full day students tu. So these are the time yang ada. So kalau tengok full day pun sama je. Full day dia punya masa dia sama, 4.30, 5.30, 6.30 and 7. Okay, kalau yang outsider ni lah yang dia start petang kan, dia datang pukul 2. Okay. Okay, which Genius Aulad program does your child need? Okay, before that, is there any question before I proceed? Kalau ada soalan boleh tanya dulu, boleh buka mic dan boleh tanya dululah apa yang bermain di fikiran kan. Boleh tanya dulu sebelum saya teruskan. Ada tak? Okey. Okey, macam tak ada. Okey. Tak apa, kita buka juga sesi Q&A at the end of this slide. Okay, apa-apa pun boleh tanya dekat chat ataupun boleh tanya, buka mic dan tanyalah. Okay. Okay,
Kita tengok which Genius Aula program does your child need? Okay. This one is preschool. If preschool, I dah cakap yang preschool ni half day lah, half day student. Okay, so 8:30 until 12:30 morning session only. Dulu kita ada afternoon session tapi tak. Kita dah buat morning session only lah untuk half day. Okay. Okay, we follow the SPK guideline. Okay, one-on-one reading ada. Okay, light meal is provided. Okay, so as for half day students, we provide light meal for breakfast. Okay, then 12:30 dia dah balik lah. Okay. Okay, now we will see the timetable. Okay, from Monday. Okay, can you see here? From Monday to Friday kita ada circle time lah, circle time hari-hari. So circle time ni saya dah cakap very important for them to start their learning session at school. Okay. Then kita ada assembly lah. For Monday kita ada assembly. Sekejap ya. Okay. For one main subject, contohnya bijak bahasa, English at ease, Islamic Fadul, semua ni akan ambil masa 1 jam for main subjects. Okay, kalau yang lain-lain tu soalan praktikal atau reading movement, they will take 40 minutes lah, 40 minutes for the session. Okay. Okay, for 4 years old students. Okay, if you want to see the books, these are the books that we will be using for 4 years. Okay, this is the list of learning materials. Okay, kalau 5 years pun sama. Dia punya buku it's almost the same semua, cuma dia akan berbeza mengikut umur. Kalau 4 years, okay, kalau 4 years tadi kita tengok N for nursery, okay. Kalau 5 years K1, and for 6 years K2. Dia akan, okay, buku dia hampir sama, cuma dia punya development tu lain-lain according to the age. Okay, 5 years dia punya syllabus 4 years, syllabus 4 years lah. 5 years, 6 years, macam tu. So all these books semuanya will stay at school. You don't need to bring back because we do it at school. Yang bawa balik hanyalah reading books. Sebab apa? Kita minta bawa balik reading books sebab they will practice what they have taught in school. Masa reading dekat school, dia orang boleh practice lagi dekat rumah. Boleh mantapkan lagi dengan parents pun boleh monitor sama-sama students bacaan mereka tu. Okay. Alright, this one is we call starter words. Starter word for bahasa English. Little Cory book, Iqra lah. This one is Iqra, provided by HQ. Okay, ini pula Bacalah Anakku for bahasa Melayu. Okay, kalau yang starter word ni, usually dekat sekolah kita panggil Adam and Dina, because the character in the book is Adam and Dina. Dina the one yang pakai tudung ni. Okay, ni Adam. So if you tanya your kids macam bawa tak balik buku starter word, mereka mungkin akan blur sikit. Starter word apa tu? Okay, dia orang panggil buku Adam and Dina macam tu ya. Okay, so Adam and Dina dia ada until 12 books. Okay, dia by level. Okay, by level. Kalau tengok dalam fee structure nanti, kita beli by one by one. First, kita akan start dengan level 1. If the children, the teacher can see the children boleh naik apa tu one level, okay, kita baru WhatsApp parents minta untuk beli another level of starter word tu. Masuk naik level tu lah. Okay,
Little Cory ni okay, just one piece of Iqra. Kalau bacalah anakku ni, dia beli by set. Dalam tu ada 8 buku. Ya, okay. Buku ni juga ada juga dekat luar, ataupun if parents already have this at home, maybe for their elder children yang kakak-kakak dia, abang dia yang dah ada buku ni kat rumah, so boleh guna juga buku ni. So kita akan tolak lah fees, tak payah beli lagi lah. Boleh je guna buku yang sama. Okay. Okay, sebelum saya masuk lagi menjurus, lepas ni akan bercakap pasal program Little Cory and Beyond. Ada apa-apa soalan tak? Yang boleh diutarakan? Confused ke? Okay, from the chat, sebab I tak nampak kat sini. From the chat, teacher Puan Siti boleh nampak tak? Tak ada lagi soalan. Tak ada lagi soalan, okay. Alright. Okay, sebelum tu I miss one point here. Okay, kalau macam stationaries. Okay, stationaries boleh bawa, tapi kita sebenarnya kita provide. And then tapi untuk musim-musim COVID ni, kita akan sanitize all the stationaries before class and after class. Okay, tapi we encourage students lah untuk bawa lah. Kalau dulu memang kita tak bagi bawa pun, tak payah bawa lah. Tapi for this, for hygiene purpose or for safety purpose, health purpose, kita minta parents untuk bawa lah. Tapi kalau bawa tu, please label all the stationaries, every one of them kena label. Contoh macam ni kena label ni one by one, so that they will not exchange to each other. Tak adalah bergaduh. Nanti teacher juga yang pening. Teacher pening nak pilih, ya Allah, yang ni nombor 1, yang awak punya ke yang awak punya, yang A ke yang B punya je. So better label lah. Okay. Sebenarnya kita akan masuk. Okay. Ada soalan? Yes. Okay, boleh teruskan. Okay, cikgu, buku Adam dan Dina juga boleh digunakan pakai untuk next student if ada kakak dah ada, dari Puan Nurul Azmi. Boleh, Puan Nurul Azmi ya. Puan Nurul Azmi, terima kasih atas soalan Puan. Yes, boleh juga guna. Tapi contohnya kalau students tu, okay, maybe adik abang dia dah pernah datang sekolah, dah habis dah sekolah jenis Saulat tu. Jenis Saulat dah banyak ni kan, dah banyak generasi dah. Okay, abang dia dah habis dah. Tapi ada lagi buku tu, bolehlah guna. Tapi kalau kalau dua-dua masuk sekolah at the same time, contoh adik dia 4 years, abang dia 6 years, kita akan guna buku tu at the same time. So tak ada macam mana, contohnya 4 years tengah running juga reading, 6 years kat sana pun tengah running reading, so clash masa tu. So better ada buku yang berlainan lah untuk kes yang adik-beradik sama masuk sekolah. Okay, boleh Puan? Okay, mungkin boleh kot. Okay, ada lagi soalan tak Puan Siti? Itu saja. Itu saja. Okay. Sekejap ya. Right. Kita tengok full day program. Okay, full day program, bear in mind, keep in mind, kita ada full day program tu ada 2. Okay, 2 program. Satu Little Cory, satu lagi Beyond. Okay, Little Cory tu yang Islamic content tu kan. Okay, nama pun Little Cory. Okay, Little Cory tu for half this program, contoh ini untuk yang outsider tu lah, yang outsider tu yang dia datang pukul 2. Ini dia Little Cory, dia akan join kan sama-sama dengan full day program. Yang daripada pagi tu, tengah hari dia akan berehat sekejap kan, petang dia sambung. Sekejap lagi saya akan tunjukkan the timetable. Okay,
Okay, we have also one-to-one reading. Okay, this one, as I said, as I mentioned before, more Islamic content. And for little curry, light meal and lunch is provided. Okay, light meal like breakfast and tea time. Okay, for full day kita akan bekalkan be it little curry or beyond kita dapat 3 meals lah. Breakfast, lunch and tea time. Okay, untuk timetable little curry dulu kita tengok ya. Okay. Okay. Kan diorang dah habis belajar pukul 12.30. They dismiss at 12:30 PM. They will straight to get the lunch. They will eat, makan. Lepas makan, they will rest. Be it kita boleh bagi student tidur ataupun nak baring-baring je pun boleh. Okay, kita akan rehat. Next, okay, pukul 2 kita dah start dah. Zuhur prayer, solat Zuhur sama-sama. Then 2:30, okay, akan ada reading in the evening, contohnya Iqra ataupun Jawi. Okay. Selepas itu kita akan ada learning session macam Sirah, Jawi, Akhlak, Tauhid, and kita akan ada juga buat hafazan. Kita akan mantapkan lagi surah-surah kan, ataupun doa-doa harian. Okay. So at 4:30 PM they will solat asar dulu. They will perform asar prayer and they will dismiss lah 4:30. Okay, yang ni lagi satu yang beyond preschool yang we encourage a 6-year student to join this. Okay, yes, it is full day program, one-to-one reading juga. Okay, now this one kenapa kita encourage 6 years, sebab kita nak prepare. We will prepare them to enter primary school. Kan kita kena bagi dia dah pandai tulis, dah pandai tulis ikut garis tau. Kita akan ada garisan, we will follow the garis. Bukannya tulis cakar ayam lah, kita kena follow ada garisan yang akan belajar nanti. Okay, and then kita lagi satu kita tekankan kita nak mereka dah pandai baca. Because if you enter standard 1 you tak pandai baca, memang you tertinggal. So basically ini pun based on my experience juga. My eldest dia standard 1 lah sekarang. Luckily dia dah pandai baca from 4 years lah. So alhamdulillah dah lega lah ke situ. Okay, sama light meal as breakfast tu, and tea time lepas tu lunch. So ada 3 meals jugalah in a day. Okay, or beyond. Okay, dia punya timetable is like this. It's just the same with the little Corey timetable. First we will get them to lunch and rest, Zuhur prayer, then reading juga dulu. Okay, but reading, Iqra and starter word and bahasa. Tak ada Jawi lah kat sini. Kalau Jawi tu yang little Corey tu. Okay, next one is petang tu. Okay, as I mentioned before, dia macam tuition petang, intensive learning. Okay, contoh macam maths memang kita dah belajar masa siang, masa half day tu, masa pukul pagi tu kan, yang pagi tu kita ada belajar maths, English, main subjects. Tapi petang kita akan belajar lagi intensive, correct? Okay, and also 4:30 pun kita ada asar prayer and then dismiss at 4:30. Okay, next. Okay, what we propose, new plan for 2022, kita ada 4 weeks here. Okay, 4 weeks of meal plan. Siapa kudus yang ada eczema,
mungkin yang tak boleh makan ayam sebab dekat sini our main protein is chicken. Okay, chicken. Who does not love chicken? Everybody loves chicken, right? Tapi maybe ada yang tak boleh makan ayam. We encourage parents to bring their own food lah untuk students sebab kita prepare according to this. Then maybe the parents can refer this timetable of meal plan ni, boleh tengok. Okay, so macam I cakap tadi, the chicken is our main protein. Kita akan ada ayam masak kicap, ayam masak kari, kurma, apa lagi ni, ayam masak merah. Okay, kalau based on this year punya favorite from our caterer ni, kita the students suka something like bersantan, macam kari, kurma, itu memang laris lah, 2-3 kali diorang tambah. Okay, seronok tengok diorang tambah-tambah kan. Don't worry, kat sini boleh tambah. Tambah sampai licin lah kita punya makanan tu. Okay, kita juga ada nasi lemak. Mana yang nasi lemak? Okay, kita ada nasi lemak juga ya. For the sambal, don't worry, it's not spicy, it will be sweet. Kita pun dah rasa memang dia sweet, dia tak ada pedas. So children boleh je makan, saya takut boleh je makan. Apa lagi? Okay, oh yeah, another point, we don't prepare food here at school. Okay, kita ada ambil catering lah, sebab atas dasar keselamatan kita dah nak ada dapur dekat sekolah kan, itu atas dasar keselamatan lah. So the caterer will send the food, and the food kita akan just agihkan je lah. Okay, so kalau kita tengok, okay, student yang half day kan, I cakap, okay, kalau breakfast dia dapat breakfast ni lah, breakfast sahajalah, breakfast. Okay, kalau full day students, Little Cory and beyond, okay, dapat ni semua ni lah, breakfast, lunch and tea time. Okay, next one. Okay, ini adalah masa yang ditunggu oleh parents. Kita bincang pasal fee structure. Okay, fee structure for those the 3 programs. I cakap tu preschool, Little Cory and beyond. Okay, Little Cory and beyond tu kan full day tu kan. Okay, kita tengok dulu preschool. Okay, siapa yang already WhatsApp ni, ada yang dah book pun, sebab takut seat dah tak available, so dia orang cepat-cepat booking. The seat pun memang tak banyak dah. So if you want to book the seat, you have to pay 130 dulu. 130 je dulu untuk book your seat. Okay. Okay, kita tengok yang bahagian promotion ni okay. Okay, and then admin fee is 351. And then as promotion for materials and books, yang ini 680. Kita tengok yang ni kita dapat discount. Okay, director bagi tahu kita dapat discount kat sini, 630 instead of 835. That's a lot kan. So inilah harga promotion. Kita tengok harga promotion lah, sebab sekarang ni you are entitled to get this price lah. Okay. Events is 234 ringgit. Okay, events, we have 2 main
events. One is sports day and another one is Itifal. Itifal tu year end concert lah. Islam yearly fees adalah merangkumi admission fee and miscellaneous fee. Okay, both of these are kira bayar one time only. Okay, what you get in miscellaneous fee: uniform per 40 ringgit per pair, sports attire 40 ringgit per pair, hijab 50 ringgit, kopiah pun 50 ringgit per piece. Okay, starter word level 1 to 12. Okay, this is what I mentioned pasal reading book tu. So dia bayar 6 ringgit 90 cents per level. Bayar satu dulu untuk satu buku. Nanti bila je dah naik, nanti baru bayar lagi another 6 ringgit and 90 cents. Okay, Iqra, dia only one book, 50 ringgit per set. And bacalah anakku, dia buy set, and ada dalam tu ada 8 buku, 45 ringgit. Okay, so the grand total you see here, the promotion price is 1556.9. Okay, kita tengok sini lah, yearly. So kita dah tak payah tengok sini, kita tengok terus lah. Yearly payment is 1556.9. Okay, ini adalah kita bayar sekali sajalah. Okay, for monthly fee, monthly fee by month tu lah. Yang by month tu, if you come 7:30, as early as 7:30, okay, 310 ringgit per month. And as for if you come between 7:30 to 8:30, this is the price, 395 ringgit per month. Okay. Okay, kita dah habis dah fee structure for preschool. Okay. For Tapi yeah, we have one question from parents. Okay. Okay, daripada Puan Nurul Izian. Salam cikgu, untuk uniform dapat berapa pasang? Satu pasang saja ke? Puan Nurul Izian. Okay, terima kasih Puan Nurul Izian. Okay, untuk uniform kita yang terdapat dalam promotion price ni kan, dia ada per pair, 40 ringgit per pair, satu. Sepasang uniform, kita dapat sepasang lagi sports attire. Okay, dia boleh bergilir lah uniform dengan sports attire. Sports attire kita selalu guna on Monday because we have assembly. Assembly lagi banyak bergerak kan. Okay, so sports attire we will be using on Monday. Lepas tu uniform boleh buat hari Selasa, hari lain boleh gila-gila lah. Tapi if you want to add, mungkin I faham ada parents yang tak sempat basuh kan, busy so dia nak basuh one shot untuk satu minggu kan. So boleh beli another 3 lah, another 3 uniform pun boleh. 1, 2 for 2 days, another 3 for another 3 days left tu. Okay, boleh Puan Nurizan? Okay, next question, Puan Nurul Azni Hasni. Cikgu, untuk buku Eda and Dina dalam fees dah termasuk ke buku tersebut ke parent boleh terus bayar 12 buku sekaligus untuk memudahkan parents? Okay. Puan Li nak jawab ke? Okay, I jawab. Okay, Puan Li nak jawab. Okay, silakan. Okay, if you can see, starter word ada 12 level, ada 12 level. If parent kalau nak beli 12 sekaligus pun boleh. Maybe dia akan untuk revision dekat rumah. It's okay. Benda tu kita bukan tak galakkan nak beli 12 terus tau. Tapi sometimes bila dah pergi, dah tanya mana buku number tu, alah teacher tak ada, hilang. Sometimes yang macam tu. If kalau parent nak beli 12 buku, keep it at home, and then first level by level je kami minta letak dalam bag macam tu. So kalau dia level tu, just bawa level tu je. Tak payah bawa 12 tu hari-hari kena mengangkut buku.
such as macam dengan Bacalah Anakku. Bacalah Anakku dia ada satu poket buku tu, dia ada 8 level, and the parent just letak dalam beg anak untuk 1 level sahaja buku yang dia dah baca, and then teacher akan remind dekat parent, okay, you are done, you are finished book number 1, and then tomorrow you akan beri book number 2. And then macam tu. Kalau yang mana Eda and Dina, yang mana tak beli, okay, you turn to your mom, buy RM90 and then you can get next level, macam tu. Menjawab ke persoalan point tadi? Okay, ada lagi. Okay, sebelum tu Puan Lim, I habiskan sikit lagi sebab ada lagi 2 slide lagi. Okay. Lagi 2 slide lagi sebab nanti I kumpul soalan. Okay. Sebab ada lagi 2 slide lagi. Kita dah sampai dah ke Q&A session tu. Okay. Biar I explain dulu sikit lagi. Sebab kita dah explain on preschool punya fee structure. Okay. Next kita akan explain on Little Cory and beyond. Itu saja. Okay. So for preschool yang I cakap tadi, yearly fees dia, admission fee and miscellaneous fee ni adalah yearly fees kan. Kita tengok sini 1556.9. Okay, for full day pun sama. Yearly fees dia 1556.9. See? Be it a half day or full day, the yearly fees is the same. Okay, 1556.9. The difference is only the monthly fees. Okay, apa yang beza hanyalah bulanan dia, bayaran bulanan dia. Okay, untuk Little Cory sama je, yang atas ni semua sama. Okay, untuk Little Cory yang balik pukul 4.30 PM tu, okay, dia bayar RM480 per month, 5.30 RM510 per month. And if the parents fetch them at 6.30, RM530 per month, and last kali adalah pukul 7 tu, okay, RM540 per month. Okay. Yang ini additional charges kalau yang datang lagi awal sebelum 7.30 tu ada RM50 per month lah. Ini sebagai OT lah. OT kan sebab teacher kena datang lagi awal lah. Okay, ini fee structure untuk Little Cory. Kalau for monthly lah. Okay, kita tengok yang beyond punya. Yang lain semua sama kan? Okay, yang lain semua sama. Yang yearly fee semua sama. Okay, yang lain adalah 4.30 PM ni dia RM520 per month. 5.30 PM RM550 per month. 6.30 PM RM580 per month, and 7 PM RM600 per month. So dia berbeza lah sebab kalau yang beyond ni kita akan buat intensif on main subjects kan. So itulah dia fee structure for 3 programs. Okay. Ada lagi satu lagi. Maafkan saya, ada lagi satu slide. Okay, yang outsider yang datang petang tu. Kan? Okay, maybe dia standard 1 in the morning, dia ada pergi sekolah kebangsaan, and then in the afternoon dia tak pergi sekolah agama. Let's say dia tak pergi sekolah agama, dia dah boleh datang ke program kita Little Cory kat sini. Okay, ini RM250 per month pukul 2 sampai pukul 5.30, RM280 per month pukul 2 sampai 6.30, and RM300 per month pukul 2 sampai 7 petang. Okay. So apa yang dia bayar hanyalah registration fee dengan uniform saja. Ini saja yang perlu bayar untuk outsider student lah yang datang petang saja tu. Okay. Yes. Now we have come to the Q&A session. Okay. Silakan siapa yang ada soalan tu. Kita buka mic dulu lah, boleh? Kita buka mic dulu dan kita Puan Lin akan kumpul soalan daripada chat. Okay, kita buka mic dulu, siapa yang nak bertanyakan soalan boleh buka mic dan boleh tanya saya terus.
Ada soalan tak? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, Puan. Maaf ya, Puan nak tanya, pembayaran boleh start bayar dari bila ya? Okey, pembayaran boleh start daripada Puan bayar booking tu. Puan dah bayar booking tu dah boleh start bayar lah. Kita akan record dan kita akan bagi receipt. So itu dah boleh start bayar until end of this year. Okay, thank you. Okay, welcome. Alamak, lupa nak tanya nama puan apa tadi, tak apa. Okay, next. Boleh buka mic? Assalamualaikum Cikgu. Salam. Siapa puan? Siapa tu? Okey, saya Puan Nurul. Okey, saya nak Puan Nurul. Okey, tahun depan saya akan masukkan anak saya yang sekarang ni 5 tahun. Tahun depan akan 6 tahun lah. Kemudian adik dia akan masuk ke 5 tahun. Jadi saya suri rumah Cikgu, saya nak bertanya untuk daripada kakak sampai untuk adik Indonesia saya ambil. Saya nak tanya untuk waktu selepas dismissal tu diorang ada aktiviti ke ataupun macam mana? Sebab kalau tak saya plan ambil awal lah. Okay, official learning hours for full day is until 4:30 PM puan. Dia punya official lah. Kalau after 4:30 kita akan ada activity tu like unofficial activity lah. Sebab untuk to kill the time before the parents to fetch them kan. And then ada free play pun ada, free time kan. Kita lepas tu ada juga activity lah, tapi unofficial activity lah, bukannya official learning session. Can I add on regard of this matter? Okay, Puan Faliza. Okay, Puan Faliza adalah jenis saulat principal of jenis saulat USJ 21. Puan Faliza akan menjawab soalan Puan ya. Okay. Salam pertemuan. Mungkin saya berada jauh dengan anda semua, tapi yang pasti setiap penjelasan itu sebenarnya sama ya, insyaAllah. So di jenis awak USJ, apa yang kami lakukan, officially PAS Tengah memang dah balik for full day or Little Kawi, tetapi di jenis awak USJ, walaupun parents ambil pukul 6.30 atau 5.30, kami ada aktiviti yang related sebab budak dah penat. Yang budak dah penat, kita tak boleh kata officially nak bagi lesson. Tapi we did macam kita try to make it a club, make it your emotional happy before you're going back. That is what we make it at the Jenis Salah USJ. Okay, thank you Tita Bakis. Okay, thank you to you Puan Faliza. Okay, menjawab soalan far away from Gunung Semanggul. Kan bercuti di sana tapi still hadir dalam pertemuan kita ni kan. Okay, next question. Boleh buka mic? Okay, kalau tak ada, saya menjawab dekat chat. Okay, ada yang tanya, kalau daripada Putri Ain, kalau anak 6 tahun but still lambat kenal huruf tak apa ke? Okay, saya menjawab. Okay, kalau anak yang 6 tahun, kalau lambat masa macam dengan dia tak kenal huruf lagi, okay, kita still lagi terima. Tapi level anak-anak ni tak sama. Sometimes dia maybe lambat sebab sebelum ni tak sekolah, ada yang macam tu, ataupun memang yang jenis yang memang jenis yang slow, bukan dia slow, dia lambat lagi, dia belum level lagi untuk dia dapat tu. Okay, kalau macam tu, kami as a teacher, kita akan ada metod-metod cara kami nak ajar macam mana nak bagi cepat, tapi we try the best. Kalau yang memang dah tak dapat, memang dia tak ingat, memang kita dah cara macam-macam, kita dah buat macam-macam, kalau tak dapat juga tu kami tak boleh nak buat apalah, sebabnya teacher akan try, okay, mention ni guna flashcard, contoh macam dengan flashcard,
dia tak dapat juga, kita akan writing. So memang kita akan try sebab budak dia ada tiga jenis. Kinestetik, dia akan jenis yang visual, auditory. So dia tak sama. Cara pembelajaran, cara penerimaan dia tak sama. Sesuai kita kadang-kadang kita nak dapat benda tu kita melalui pendengaran. Kita dengar dia terus dapat. Lepas tu ada yang jenis kena tulis. Kena tulis sama-sama. kita dapat. So ada yang jenis yang lari ke, jenis memang tak boleh duduk diam tapi dia dapat. So dia ada tiga jenis kita ni kita ada jenis pembelajaran 3. So dia tak sama. So teacher akan guna 3 method ni. So kalau yang macam dengan contoh ada pernah masa saya jadi teacher dulu, saya pernah dapat student yang memang tak boleh ingat ABC. Sekarang ni tak silap saya student tu dah cah 2 baru merangkak-rangkak, dia memang tak ingat. So kita tak boleh nak salahkan anak saya ni memang tak pandai lah, memang lembat. Tolong parent jangan cakap macam tu ke anak. Tapi mungkin dia ada kelebihan tempat lain. Ada parent tu mesej saya kata teacher anak saya still lagi tak dapat baca lah. Padahal saya ni sampaikan memang setiap hari saya akan bagi 3 flashcard untuk anak. Saya dah ajar sambil dia lompat tu, macam-macam cara melompat lah. Saya akan bagi 3 flashcard yang randomly. Saya tak akan bagi ABC tu dia nyanyi semua dia ingat, tapi ABC dia tak ingat. Baca maksudnya kalau kita tak kena ABC macam kita tak boleh nak baca lah kan. Tapi kalau story dalam buku tu dia boleh tengok gambar and then dia punya dialog tu exactly, tapi dia tak boleh baca. Itu kelebihan Allah bagi kat situ. So saya nak cakap kalau walaupun dia 6 tahun tak boleh baca, tapi kami we try the best lah untuk yang tu. Okey, saya nak mencelah sikit. Boleh ke saya nak mencelah sikit? Okey, yang bertanya tu terima kasih di atas soalan. Tapi saya nak menjelaskan di sini. Kalau kita based on the Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Bakal Insan Allamahul Bayan. Berarti Allah yang menciptakan manusia itu untuk berkata-kata. So kalau kita masih ada anak yang umur 6 tahun masih lagi merangkak-rangkak, masih lagi tak reti membaca, kita do the best. Kita do the best, the rest kita believe Allah is yang menciptakan manusia untuk berkata-kata. So yang penting sekarang kita perlu ada komitmen daripada parents. Itu yang kami inginkan. Dan kita ada two-way communication, two-way commitment, insyaAllah. Kita serah pada Allah dan baru kita tawakal setelah kita berusaha. Saya nak mencelah sikit. So jangan rasa risau anak kita membaca. Sebenarnya perjalanan anak so based on the hadis ada mengatakan bahawa anak-anak ini ibarat taman. Taman yang kita perlukan benih, kita perlukan tanah dan kita perlukan matahari. Berarti when we have a seed, put in some soil, they akan grow naturally. When you keep on pushing, I rasa tumbuh-tumbuh akan layu. So sekarang ni perjalanan anak-anak ni jauh. So kalau itu yang dia dapat, kita kena redha dan kita kena usaha. Itu aja. Perjalanan anak-anak jauh. Kita jangan katakan bahawa anak-anak yang masa sekarang tak boleh baca tapi tak tahu macam mana boleh. Tapi insya-Allah kita yakin dengan Allah. Insya-Allah. Sorry Puan Lin to add on. Okey, maksudnya Puan Faliza, saya ringkaskanlah Puan Faliza dengan Puan Lin cakap, maksudnya student tu okey, maybe ada parents yang baru nak start hantar anak umur 6 tahun. Ada parents, yes, memang saya ada pengalaman saya pun 4 years dengan 5 years dia tak pernah sekolah. Dia tak pernah sekolah, pergi mana-mana sekolah lah. So 6 years baru nak start sekolah. Baru maksudnya 6 years baru dia nak belajar semua benda. Boleh Puan. Kalau yang itu pun boleh. Apatah lagi dia dah start belajar dan baru merangkak-rangkak pun boleh. InsyaAllah kita akan bantu sedaya upaya kami. Okay? Okay. Next question. Salam cikgu. Early coming means before 7:30 or come 7:30. Okay, Puan
Saidatina Aisyah. Okay, that mean is before 7. Okay, Before 7. maksudnya yang OT sebelum 7.30. Sebelum 7.30. Early come tu. Okay, RM3. sebelum early come tu, okay, yang RM15 per month tu tau. That's why, kalau tengok balik kejap ya, saya tunjuk. Okay. Okay. If you can see here, RM15 per month. Okay. Dia sebenarnya kalau if you come A to 8:30, ini adalah harga dia $295. And then bila if you datang earlier than that, tambah RM15. Yang ini lah RM15 tu. Cuma kalau ada earlier than that, as early as 7 yang tu RM20 per hour. Sorry. Okay, sorry. Pukul 7, let's say the parents send them 7 to 7:30 this is the price. 7:30 to 8:30 this is the price. Itu dia. Tapi kalau lambat, lambat let's say the parents datang, the student dismiss at 12:30. Dia lambat setengah jam, pukul 1. Itu kita kenakan OT lah. OT RM20. OT RM20 per hour. So half an hour RM10 lah. Macam tu. Okay. Tu ada tak menjawab soalan mungkin daripada chat tadi ada pasal OT RM20 per hour. Itu yang lambat. If you come to fetch your children lambat setengah jam, lambat sejam tu Kalau sejam RM20. Okay, next question. Salam cikgu, anak saya umur 3 tahun. Boleh tak enroll ke GA? Okay, untuk 3 tahun boleh, tapi kita akan buat assessment dululah. Kita nak students tu be able to join 4-year students. Bukannya macam 3 years tu bila kita tengok dia datang, dia nak one-to-one, nak berdokong jangan teacher. Yang tu tak boleh lah. Sebab dia akan memerlukan one-to-one punya pemerhatian kan. Kena betul-betul duduk dengan dia. Itu yang 3 years yang memerlukan sokongan one-to-one. Tapi ada juga 3 years yang dah matang, yang dah boleh start belajar juga. Boleh, yang tu insya-Allah kita dah boleh buat assessment. Okay, kita akan bincang dengan parents. Kita akan cakap, okay, anak Puan boleh join yang bersama-sama belajar dengan 4 years. So dia akan belajar lah, dia akan campur dengan budak 4 years ya. Budak-budak yang 4 tahun. Dia akan belajar sama-sama lah, dia punya buku semua 4 years punya buku. Okay. Puan Baki, saya nak mencelas sikit mengenai for 3 years students. Okay, untuk pengetahuan semua ibu bapa yang ada di sini yang ingin menghantar anak umur 3 tahun, maksudnya kita kena observe dulu macam mana, kita kena tengok dari segi fizikal dia dulu. Kalau kecil sangat pun kita tak boleh juga. Tetapi through experience dekat jenis aula UST ada seramai 3 orang umur masih lagi 3 tahun, tapi the parents send nak try to mix social life with the students. Okay, alhamdulillah, very independent. Know how kita akan buat trial dulu. And when I observe is okay, then I proceed. But some cases ada yang kami tak mampu. About 1 week je, minta maaf sangat Puan, anak Puan kecil. Mungkin fizikal dia kecil, takut tertolak. So in jenis aula of 3 center ni semua, kami tidak boleh fokus pada student one to one. So kita akan be fair to all.
tak bolehlah berdukung dan fokus orang dia sebab ramai lagi anak-anak yang memerlukan perhatian semua. So therefore 3 years depends on the center itself. Macam UST kami memang observe dulu dan saya mesti apabila saya pasti yang guru pun tidak dibebani dan guru feel comfortable then we post it for 3 years. Itu pun 3 years plus 3 years 1 month, 2 years, 2 months, tapi not 4 years. Tapi kita accept anak-anak begini, insyaAllah. Ya, okey, terima kasih Puan Balkis. Minta maaf mungkin sekali lagi. Thank you to Puan Faliza. Okay. Next question. Okay. Salam cikgu, ada specific date tak untuk Januari 2022 intake? Okay. Actually, untuk Specific date tak ada lagi. InsyaAllah first week of January. Specific date memang kita tak ada lagi lah. Nanti kita akan inform siapa yang dah confirm kan. Kita akan inform dalam group yang kita dah confirm tu. Biasanya biasanya memang biasanya memang first week of January lah. Okay, biasanya abang dia akan sekolah dulu, dalam sehari 2 hari barulah kita buka. Kita akan utamakan yang sekolah yang Kebangsaan. sekolah kebangsaan, dia akan buka dulu and then barulah kita akan buka. Maksudnya jenis solat dia akan lambat sikit dalam sehari 2 hari, sometimes ada yang sampai seminggu. So benda tu kita tak boleh nak bagi specific date lagi. Yes. Okay, ada next question daripada cake and brownies. Wow, sedapnya. Lapar rasa. Salam cikgu. Kalau yang trial sebulan tu, then kalau nak anak tak boleh nak mengikut standard macam mana ya? Adakah dia akan berhenti atau macam mana cikgu? Terima kasih. Okay, kita ada trial sebulan. Kalau yang macam kami cakap tadi, trial is not for 3 years. Trial for 4 years, 5 years, 6 years. 6 years pun ada juga yang trial. Trial, yes. So, kalau yang ada yang trial ni, kalau macam dengan student, kalau yang 3 years, kalau dia nangis tak berhenti tu selama berminggu-minggu, tu memang kami tak boleh nak buat apalah. Kami akan minta parent quit lah. Mungkin dia tak sampai masanya lagi dia nak sekolah. Okay, kalau yang 5 years, 3 years, 5 years, 6 years tu memang yang boleh trial. And then kalau dia tak ada masalah, contoh macam dengan dia happy datang sekolah, kalau macam dengan macam dengan dia tak ada masalah lain, masalah kesihatan, kita depends pada parents tu. Kalau parents still lagi nak continue, kita continue. Tapi kalau yang jenis yang memang ada masalah, contoh macam dengan dia ada sakit ke apa-apa ke, Mungkin tak serasi. tak boleh nak handle. Memang kami tak boleh nak handle. Terus terang, kami memang surrender, tak boleh nak handle. And then kami akan kami akan minta kami tak continue. Kami tak continue masa sebulan tu. Depends pada kita juga. Ada yang memang wallahualam kita tak tahu. That's why kita wujudnya trial, untuk kita tengok, try dulu student tu macam mana, barulah kita okay. Kalau yang memang dah tak boleh tu, memang kami minta maaf, memang kami tak continue lah yang tu. Maaf saya batin. Maksudnya mungkin tak serasi kan, ada student yang datang dia tak serasi dengan sekolah. Lagi imunisasi anak-anak rendah. Is one part juga dia sakit. Yang kedua lagi, just to share with all the parents here, anak-anak ni ada 2 karakter yang berbeza ya. Kadang-kadang kita jangan terikut-ikut kerana anak apabila di rumah. Apabila di sekolah dia lain, di rumah dia lain. So therefore, kadang-kadang kita bukan garang tapi tegas, kita firm tapi in other part kita puduk. Sebab itu kadang-kadang karakter anak dia beza. Kalau dia kata tak nak pergi sekolah, cikgu-cikgu semua marah-marah. So, kalau parent ikut rentak-rentak anak tu tak ada sekolah lah. Itu yang berlaku. So kadang-kadang kita perlukan komitmen dengan parents. It's okay, dia menangis tu adalah proses untuk perkembangan minda dia. Jangan takut kalau anak menangis, sebenarnya dia anak yang bijak dan pandai.
Itu psikologi anak-anak. So anak tu menangis merengek tu hanya perlukan perhatian daripada parents. So kalau anak menangis di sekolah, jangan risau, semua parents jangan rasa sedih. Ada juga parents sedih, anak menangis dia pun menangis. Jangan. Kan dia develop biasa. So kita mengajar mendidik anak independen di sekolah. Bukan kata kita biar, tetapi kita mengajar mendidik sebab anything can be happen to us, we don't know. So this is enough for us to build up their independence dan confidence level. Yes. Okay, sorry for interrupt. Okay, tak apa. Thank you. Next question daripada Puan Dia Roslaini. Tadi booking fee berapa? Price ni valid sampai bila? Okay, booking fee and registration fee adalah yang sama. This one, Puan. 130 adalah sama. 130. So maksudnya kita booking dia punya seat. Kalau Puan dah bayar contoh dalam kelas tu kita ambil 12 orang. And then Puan dah bayar 130. So maksudnya dah tolak dah seorang. So maksudnya kami akan ambil lagi 11 orang macam tu. Secure. Your seat has been secured. Okay, and then I nak mention juga contoh dah bayar and then saya tak nak lah jenis solat, saya nak pergi sekolah lain lah sebab saya kena pindah contoh. So booking fees tu non-refundable, memang hangus, memang kami tak refund balik. Yang tu. Okay, ada chat lagi pada Baharum, pada Encik Baharum, for full day ada mandi tak? Perlu bawa baju salin tak? Okay, biar tak apa, biar saya jawab lah. Untuk soalan Cik Baharum, untuk full day, okay, saya ceritalah dululah sebelum COVID ni, kita buat mandi tau kat sekolah. Kita mandi in the afternoon tu, memang kita mandikan. Tapi disebabkan kita dah COVID dah wujud dah di negara kita dan kita perlu juga ikut SOP. Jadi kita tak boleh mandikan student. But if the students masa they have their rest time, sekejap, masa rest ni diorang masa tidur tu pun diorang nak selesa, diorang boleh tukar baju sekejap. Tukar baju dan bila diorang nak start balik boleh tukar baju uniform balik. Macam tu. Okay, boleh. Tapi memang kita galakkan parents untuk bekalkan a pair of clothes and pants backup dalam bag always. Extra clothes. Ya? Extra clothes. Extra clothes lah. Sebab kita mungkin ada masa-masa yang tiba-tiba lah emergency baju basah kan, baju basah mungkin air tertumpah ke, okey boleh pakai baju tu. Ataupun emergency lain tu, yang business lain tu. That's why semua students kita galakkan untuk bawa a pair, extra pair of clothes. Okay, next Puan Aisyah. Salam cikgu, kalau awal tahun saya nak hantar anak sampai pukul 12 dan nak tukar ke Little Kori, later boleh tak? Tak boleh nak decide sebab kerja belum fix masa. Okay, boleh. Okay, untuk Puan apa tadi Puan Aisyah Ismail. Okay, Puan Aisyah Ismail. Terima kasih atas soalan Puan Aisyah Ismail. Okay, ini pun selalu juga yang berlaku sekarang ni, sebab parents dia punya masa bekerja tu tiba-tiba bertukar. Tapi kita punya program tu monthly, contohlah bulan ni dia half day, bulan depan okay, mama dia dah kerja kat office, so dia kena full day. So dia kena ikut monthly lah, monthly sebab nak bayar pun ikut monthly punya payment kan. Jadi bukannya macam okay seminggu 2 minggu nak half day, 2 minggu lagi tak boleh macam tu. Hari ni nak half day, besok full day. Tak, bukan macam tu lah. Macam tu. Jadi dia pun based on monthly payment lah kan. So kalau Puan nak decide, kalau untuk case Puan pun boleh je, untuk bulan ni nak tiba-tiba lah half day, lepas tu bulan depan tukar, boleh. Okay, next question.
Salam cikgu, sorry terlepas. SOP di kelas macam mana ya? Satu kelas berapa orang? Okey, satu kelas kita akan ikut keluasan rantai. Yang PPD datang sekolah kita, they will ukur the keluasan kelas tu, and mereka sendiri yang akan bagi tahu capacity students sepatutnya dalam satu kelas tu. Okay, so nak cakap by jenis aulat USG pun saya tak tahu macam mana, tapi ikut keluasan kelas. Contohlah kalau macam jenis aulat Putra Heights, kalau kelas kuning tu dia kecil sikit, so dia kecil sikit dalam 13 orang. Okay, kalau kelas macam kelas red, dia besar sikit, jadi dia boleh fit to 15 ke 16 macam itulah. So dia depends lah pada ketetapan yang PPD dah tetapkan pada kita. Okay, just tak mencerah lagi, teacher, di jenis aulat UST, kapasiti bagi satu kelas sebab kami tidak besar, so ada sebenarnya student ada lebih kurang 16 atau 17 orang, tetapi apa yang berlaku sekarang, kita masih wajib mengikut SOP yang ditetapkan. Kami memberikan kepada anak-anak dalam kelas hanya ada 8 orang saja, dan selebihnya kita ada space di luar di mana kita ada whiteboard lagi satu untuk kita buat penjarakan SOP yang ditetapkan oleh KKM. Ini yang berlaku lepas kita buka baru ni Oktober, dan sebelum ni MCO kita buat yang benda sama. So keluasan di USC ni kita ada 2 level, berarti budak dalam kelas ada 8 orang, kalau ada 15 kita bagi 2 lah. Penjarakan tu masih ikut SOP, dan itu yang berlaku di jenis aulat USC. Bergantung pada keluasan center, contoh di PH dengan Sungai Buloh, insyaAllah. Sebab tu lah yang saya cakap tu kena booking cepat. Sebab limited seat, very limited seat. You see, if our existing students 4 years, dia akan masuk 5 years, dia akan sambung je. Jadi seat tu dah secure for them, sebab diorang akan terus sambung dan diorang dah bayar dah 130 pun dah mencukupi untuk register untuk seat. Booking seat meaning you actually, when you booking seat, any increasing of the total student, kita still keep it, your kid's name, your child name, because you already register early. Macam tu, insyaAllah. Macam itulah. Okay, so ni pun ada yang dah WhatsApp I, dah terus WhatsApp RM130 untuk book seat. Okay, teruskan. Next question, Encik Hafiz. Okay, Puan, maaf tanya, untuk yearly fee tu bayar setiap tahun kan? Which one is the fee structure is one time payment only ya? Macam tu. So maksudnya Encik Hafiz ni tanya, yearly fee tu kita bayar sekali je ke setahun? One off, yes, one off, sekali saja setahun. Kalau bayar lebih tu teacher ambil lah. Bayar sekali saja Encik. Ini yang saya katakan 1556.9. Itu adalah yearly fees. Okay, sama saja. Preschool, little kari ataupun beyond punya program. Ini harga dia ya. Promotion 1556 tau. Sekali saja. Before this kita ada bayar untuk payment first term, second term, setengah sekolah macam tu. Okay, first term dia kena bayar berapa, and then second term kena bayar berapa. Ni tak, kami dah kira setahun. So parent untuk second term tu tak payah pening dah nak bayar apa. Dah langsam dah untuk yang awal tahun tu. Macam tu. Okay, next But the payment for yearly fees, must be made before end of this year. Before start. Selalunya parents bayar bulan 11, bulan 12 macam tu. Yeah, because we have to prepare to purchase all the materials and stationery early. Okay, next question daripada Puan Sarah. Assalamualaikum cikgu. Anak saya umur 4 tahun for next year, tapi anak saya masih bercakap pelat. Macam mana ya?
Yang jenis yang cakap pelat. Okey. Puan, terima kasih atas soalan Puan Sarah. Okey, tiada masalah untuk student yang bercakap pelat ataupun all the time dia cakap bahasa Inggeris. Kita ada student kat sekolah, it doesn't tak jadi masalah because kita yang betul-betul fully cakap bahasa Inggeris tu, at the same time kita kena terapkan juga pandai bahasa Melayu tu supaya dia pun pandai both language. And then kalau pasal pelat pun kita, as long the communication tu sampai, contohlah at least kalau nak PP kan, at least dia cakap bahasa dia, kita faham lah, dia pun akan tunjuk yang mana dia nak the urge kat mana, the body kan, dia akan tunjuk, dia kata nak toilet kan, tapi maybe dia cakap lain. And parents pun boleh bagi tahu teacher, boleh bagi tahu saya, dia cakap kencing macam mana, dia cakap pupu tu macam mana, mungkin ada bahasa-bahasa dia yang dekat rumah. Jadi kita pun kena selalu berinteraksi lah antara parents dengan teacher, so that anak-anak tu seronok pergi sekolah sebab communication sampai kan, macam tu. Okay, next question daripada Puan Fatihah. Promotion fees valid sampai bila ya? Promotion fees valid sampai bila? Okay, promotion fees, kejap. Saya tengok director jawab apa ya. Okay, director dah jawab. Okay, until 25th of December. 25th of December 2021. 25 hari bulan 12. 2021. Okay. Promotion price tau. Promotion price tu until 25 hari bulan 12 2021. Okay, kita bagi lagi 3 minit. Dah from chat. So kita bagi lagi 3 minit lagi lah untuk bagi soalan. Kita akan finish our meet up ni in 3 minutes, but in the meantime, kalau ada soalan from the parents, you can always open your mic and tanyalah. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Okay, saya just nak dapat confirm untuk yearly fees tu. Katakan anak saya 4 tahun tahun ni dan nak lompat lah 5 tahun tahun depan. So kita, yearly fees tu every year lah kita kena bayar 1,000 lebih tu, betul ke? Itu contohlah tahun ni dia bayar 1556.9 dan okay, dia dah habis dah sampai bulan 1 sampai bulan 12. Okay, untuk next year pun sekali je lah bayar 1556.9 untuk the whole year, 5 years tu. Okay, terima kasih teacher. Okay, sama Puan. Okay, next question. Please open your mic. Okay, kita rasa macam tak ada soalan dah. Kita kira 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita tutup questions. Okay, maknanya kita dah habis perjumpaan kali ini. Jadi anything, kalau if you are shy to ask here, boleh je tanya WhatsApp I yang tadi I dah tunjuk. Okay, maybe parents pun dah ni kan. Okay, kalau nak tengok, ini nombor untuk Genius Aulad USJ 21. Ini nombor dia. Okay, 014-311-9177. That's for Putra High. Ini nombor I, 010-384-8466. Okay, next one. Untuk Sungai Buloh, untuk Sungai Buloh, sorry, twisted tongue pula. 019-3050-690. This one can directly contact Puan Siti kita. Okay. Lagi berapa
apa, kalau ada question memang boleh tanya je kami semua. InsyaAllah kami akan jawab soalan-soalan anda. Okay. Puan Lin ada nak cakap apa-apa? Kita boleh end dah dengan tasbih Okay. kifarah. Okay, Alhamdulillah we have come to the end of the our meetup. Okay, I really appreciate your time, parents yang dah join walaupun di kejauhan, dah balik kampung dah, tu mungkin atuk nenek pun dengar tu saya berborak-borak kan. Terima kasih kerana hadir sama-sama dalam majlis open day kita ni. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Okay, Alhamdulillah. Thank you everyone. Thank you. Okay, thank you Puan Fatihah. Yeah, see you again. Have a good weekend. Seronoknya.